Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pelajar-pelajar kelas 5 bijaksana yang cikgu kasihi, diharapkan semuanya sihat hari ini dan terus bersemangat untuk menjalani sesi PDPR. Okey, baik, untuk hari ini sesi pembelajaran kita akan pergi kepada standard pembelajaran yang ke-7, iaitu menerangkan proses pengemulsian bagi minyak sawit. Kemudian kita nak lihat senarai kandungan nutrisi dalam minyak sawit, mewajarkan penggunaan minyak sawit dalam bidang penjagaan kesihatan dan makanan. Kemudian kita nak lihat juga tindakan pencucian sabun. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, okey, kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 165. Okey, yang pertama iaitu proses pengemulsian sawit. Okey, so apa dia proses pengemulsian sawit? Okey, dia adalah merupakan proses minyak sawit dipecahkan kepada titisan minyak sawit yang lebih kecil. Okey, so kesan dia apa? Okey, jumlah permukaan minyak sawit akan bertambah. Dan seterusnya kita nak lihat kandungan nutrisi dalam minyak sawit. Okey, dua kandungan nutrisi dalam minyak sawit. Yang pertama lemak, okey, dan yang kedua adalah vitamin. Okey, so lemak dalam minyak sawit merupakan minyak yang seimbang dengan jumlah tepu dan jumlah lemak tak tepu. Okey, so ini menyebabkan minyak sawit adalah lebih sihat berbanding dengan minyak yang lain, okey, minyak sayuran yang lain. Okey, kemudian dari segi vitamin, okey, minyak sawit merupakan bahan ataupun minyak yang kaya dengan vitamin E dan vitamin A. Okey. Okey, seterusnya kita lihat kandungan nutrisi dalam minyak sawit, iaitu bahan antioksidan. Okey, so bahan antioksidan yang ada dalam minyak sawit, kita ada carotina, kemudian kita ada vitamin E yang melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Okey. Bahan kandungan yang lain, okey, bahan-bahan dalam kandungan minyak sawit yang kurang daripada 1%, iaitu termasuklah sterol, fosfatida, tritefenik dan juga alkohol alifatik. Okey, so ini adalah bahan-bahan tambahan yang berfungsi untuk menambahkan nilai nutrisi, kestabilan dan memudahkan penapisan minyak. Okey, seterusnya kita lihat penggunaan minyak sawit dalam bidang penjagaan kesihatan dan makanan. Okey, so dalam penjagaan kesihatan kita ada minyak vitamin E. Okey, minyak vitamin E yang digunakan untuk merawat kulit contohnya. Okey, kemudian kita ada barang-barang kosmetik daripada minyak sawit dan kita ada penghasilan dalam gambar rajah sabun daripada minyak sawit. Okey. Okey, seterusnya kita lihat proses penghasilan sabun. Okey, proses penghasilan sabun daripada minyak sawit. Okey. So, sabun merupakan garam asid lemak lazimnya yang melalui tindak balas antara minyak sawit dengan alkali pekat. Okey. So, untuk hasilkan sabun ini kita mesti ada minyak sawit, kemudian kita ada bahan yang kedua alkali pekat. So, alkali pekat contohnya larutan natrium hidroksida pekat ataupun larutan kalium hidroksida pekat. So, asalkan dia alkali, kita boleh tidak balaskan minyak dan bahan ini untuk menghasilkan sabun. So,
apa hasil daripada campuran ataupun tindak balas minyak dan alkali? Kita akan dapat bahan yang baharu iaitu garam asid lemak ataupun yang kita sebut sebagai sabun, dan juga bahan yang kedua iaitu gliserol. Okey. Okey, komponen molekul sabun dan tindakan pencucian sabun. Okey, so yang seterusnya kita nak kenal komponen molekul sabun dan bagaimanakah tindakan pencucian sabun berlaku. Okey, yang pertama kita lihat. Okey, so ini adalah struktur molekul sabun, terdiri daripada kepala dan ekor. Okey, kepala ini kita namakan dia secara saintifik iaitu hydrophilic. Okey, hydrophilic. Bahagian ekor namanya hydrophobic. Okey, hydrophobic. Okey, bahagian hydrophilic ini adalah bahagian yang dapat melarut dalam air. Okey, manakala bahagian hydrophobic pula adalah bahagian yang dapat melarut dalam grease ataupun minyak. Okey, so selesai yang pertama iaitu struktur molekul sabun. Okey. Seterusnya kita lihat bagaimanakah proses pencucian ataupun pencucian tindakan sabun itu berlaku. Tindakan pencucian sabun itu berlaku. Okey. So yang pertama, apabila sabun melarut di dalam air, tegangan permukaan air akan dikurangkan. Oleh itu permukaan kain dibasahi oleh air sabun secara menyeluruh. Okey. So untuk berlakunya tindakan pencucian sabun mesti ada kehadiran air. Okey. So mesti ada kehadiran air. So bila ada air, maka dia akan meningkatkan lagi proses pencucian ataupun tindakan pencucian sabun tersebut. Okey. Kemudian yang kedua, apa yang berlaku? Bahagian ekomolekul sabun. Okey, apa nama bahagian tadi? Iaitu hydrophobic. Okey, bahagian eko namanya hydrophobic yang boleh melarut dalam minyak ataupun grease. Okey. Bahagian ekomolekul sabun yang hydrophobic akan melarut dan melekat dalam kotoran bergrease pada permukaan kain, manakala bahagian hydrophilic iaitu bahagian yang boleh melarut dalam air akan berada pada permukaan air lah. Okey. So kita lihat gambar rajah ni. Okey, ini adalah bahagian hydrophobic, manakala yang ekor adalah bahagian hydrophilic. So hydrophilic ini seolah-olah tertanam dalam bahagian kotoran. Okey, bahagian kotoran ini selalunya minyak ataupun grease lah. Okey, so bahagian hydrophilic dalam minyak ataupun grease, dia punya kepala iaitu bahagian hydrophobic akan berada pada permukaan air. Okey. Kemudian seterusnya, apa yang berlaku? Tindakan menggosok atau memberus kain akan menanggalkan kotoran bergrease daripada permukaan kain untuk menjadi titisan grease yang dikelilingi oleh molekul sabun dan terampai di dalam air sabun. So tindakan yang ketiga, kamu kena ingat, mesti ada tindakan menggosok ataupun memberus kain. Supaya apa? Kita dapat pisahkan ataupun kita dapat tanggalkan bahagian yang melarut dalam minyak dan juga bahagian yang melarut dalam air tadi. Okey. Kemudian seterusnya, langkah yang terakhir, apa yang berlaku? Buih-buih sabun yang dihasilkan oleh air sabun memerangkap titisan grease di dalam air sabun. Apabila air sabun dan buih dibuang semasa membilas, kotoran bergrease turut dibuang bersama. Dengan cara ini, sabun menanggalkan kotoran bergrease dan membersihkan kain. Kalau kamu perasan, bila kita basuh dan keluar buih-buih itu, buih-buih itu seolah-olah kelihatan berkilat. Okey, so ada bahagian kotoran yang terkumpul di sana. Okey. So itu tadi penjelasan cikgu tentang tindakan pencucian sabun. Okay, kemudian kita lihat bahagian yang terakhir. Okay, so bahagian yang terakhir ini tidak termasuk dalam standard pembelajaran kita. Okay, iaitu berkaitan dengan pengurusan lestari dan kepentingan dalam industri.
Okay, so sebab ini pun kita dah belajar dalam topik yang sebelum ini. Okay, so itu sahaja untuk sesi pembelajaran bagi topik minyak sawit. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.